Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan bincangkan satu tajuk, iaitu syirik dan perkara-perkara khurafat. Perkongsian untuk pelajar-pelajar yang bakal menduduki PSRA bagi pelajar tahun 6 dalam pelajaran tauhid, pelajaran yang keempat, syirik dan perkara-perkara khurafat. Okey, pengertian syirik ialah meyakini adanya Tuhan selain daripada Allah atau meyakini ada sesuatu kuasa lain yang menyaingi Allah. Syirik boleh berlaku melalui niat, percakapan dan perbuatan. Dan kita faham, kita yakin syirik ni ialah yakin bahawa ada Tuhan selain daripada Allah dan ada kuasa lain yang dapat menyaingi ataupun setanding ataupun lebih hebat daripada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, syirik boleh berlaku melalui niat, percakapan dan perbuatan. Okey, kita tengok. Syirik melalui niat, contoh dia ialah kita terlintas dalam hati kita ada Tuhan selain daripada Allah. Kalau macam contoh kita tengok apa yang ada di sekitar kita ataupun di muka bumi ni, terdetik dalam hati kita mustahil Allah boleh buat seorang dia je. Semua benda ni mesti ada pertolongan yang lain. Itu adalah syirik melalui hati. Lintasan hati kita tu boleh membuatkan kita berlaku syirik. Yang kedua, meyakini Allah mempunyai anak. Lonely lah kalau Allah tu seorang-seorang dia je. Mesti Allah tu mempunyai anak. So kalau kita terlintas macam tu, itu adalah satu perkara yang boleh membuatkan kita syirik melalui niat. Yang ketiga, meyakini Allah dilahirkan ataupun mempunyai ibu bapa. Tadi mempunyai anak, sekarang Allah tu kita terdetik dalam hati, takkan Allah tu terjadi dengan sendiri, mesti dia ada mak bapak dia. Dan kita tahu sebenarnya Allah itu tidak lam yalid wa lam yulad. Disebut dalam surah Al-Ikhlas. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Yang ada anak, yang diperanakkan, yang ada ibu bapa ni makhluk, bukannya Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, syirik melalui percakapan. Syirik melalui percakapan, contoh dia ialah mengatakan Allah itu berbilang-bilang. Macam tadilah, mustahil bagi Allah ni, kita cakap mustahil lah Allah ni buat semua benda yang ada dalam dunia ni, langit dan bumi dan antara apa yang ada di antara keduanya, antara langit dan bumi ni, mustahil bagi Allah itu buat seorang. Kalau kita rasa macam tu ataupun cakap macam tu, kita sedang melakukan perkara yang syirik. Yang kedua, mempersendakan hukum dalam Al-Quran dan Sunnah. Ataupun kita cakap, contohnya, apa-apa hukum yang berada dalam Al-Quran dan Sunnah. Sebagai contoh, kita kata hukuman kisos ataupun hukum kisos itu, hukuman Islam yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah itu tidak menepati ataupun apa yang dipanggil, Allahumma salli ala Muhammad, ketinggalan zaman. Okey, kalau kita bercakap demikian, itu adalah perlakuan syirik melalui percakapan. Yang ketiga, mengatakan kebahagiaan dan kecelakaan ditentukan oleh manusia. Kita kena sedar bahawa dalam kehidupan kita ni, kebahagiaan ataupun apa-apa musibah yang berlaku dalam hidup kita adalah semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
bukan sebab manusia. Ada di antara kita yang menyumpah ataupun kata pada seseorang, kau ni bawa sial lah, kau ni bawa celaka, bawa masalah pada aku, contohnya. Okay, bila kita bercakap macam tu, kita dalam keadaan tak sedar kita sedang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun kita cakap sesuatu itu memberi kesan ke dalam hidup kita. Contohnya kita demam, kita cakap ubat demam tu memberikan aku kesembuhan. Padahal yang memberi kesembuhan itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan datangnya daripada ubat tu. Seterusnya kita tengok syirik melalui perbuatan. Syirik melalui perbuatan, yang pertama, sebagai contoh, menyembah selain daripada Allah seperti berhala dan lain-lain. Tak kisahlah kita sembah selain daripada Allah, berhala tu patung ke, pokok besar ke, kubur ke, matahari ke, bulan ke, tak kisah. Selain daripada Allah, itu adalah syirik melalui perbuatan. Yang kedua, menilik nasib dan mempercayainya. Kita melakukan amalan tilik nasib. Contohnya, tengok tapak tangan, pergi tunjuk dekat penilik nasib. Dia tengok orak-orak dekat tapak tangan kita ni, dia kata, okey, nanti engkau akan dapat kesejahteraan ataupun hidup kau cemerlang, nanti kau akan dapat rezeki hasil daripada tukang tilik tadi tu tengok apa yang urat-urat di atas tapak tangan kita, contoh kan. Okay. Dan kita pun bayar dekat tukang tilik tu. Selain daripada membazir, itu juga adalah perbuatan yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, menyembah busuk atau pokok untuk memohon pertolongan. Pergi dekat pokok-pokok besar, wahai pokok besar kan, bagilah aku apa-apa je lah yang kita minta. Okay. Itu adalah perbuatan yang syirik kepada Allah. Okey, seterusnya kita tengok syirik dapat dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu syirik jali dan syirik khafi. Syirik jali ialah syirik yang jelas menyekutukan Allah seperti tidak meyakini kewujudan Allah dan menyembah selain daripada Allah. Itu syirik yang kita dapat tengoklah, syirik yang jelas. Manakala syirik khafi, iaitu riak dan tempatnya di dalam hati. Perkara-perkara mazmumah yang ada di dalam hati kita ni boleh juga membawa kita kepada kesyirikan. Okey, lepas tu khurafat. Okey, khurafat ialah kepercayaan dan amalan karut-marut yang boleh membatalkan iman. Hukum mempercayai khurafat ini ialah haram. Okey, contoh dia, percaya apabila burung gagak berbunyi di atas bumbung rumah menandakan ada keluarga yang akan meninggal dunia. Sampai tahap tu. Kita dengar burung gagak berbunyi, kita sangka, kita pun risau, mesti ada orang ataupun ahli keluarga kita yang akan meninggal. Itu khurafat. Percaya apabila ular masuk ke dalam rumah ada kecelakaan yang akan menimpa. Yang ketiga, meletakkan kain putih di atas batu nisan dan meletakkan payung untuk memayungi kubur. Dan larangan yang jelas adab pada kuburan ialah kita tak boleh nak membina hiasan di atas kubur itu.
apatah lagi untuk diletakkan payung dan sebagainya di atas kubur. Itu adalah amalan-amalan khurafat. Okey, dalil an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la adwa wala tayarah wala hamata wala safara. Riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya tidak ada adwa, penyakit yang menular, tiarah, merasa sial dengan burung, dan tidak ada hamah, merasa sial dengan burung hantu, dan tidak ada safar sebagai bulan maksiat. Tidak ada safar sebagai bulan maksiat. Okay. Itu hadis Nabi SAW melarang kita daripada melakukan perkara-perkara yang khurafat. Tak ada perkara sial dengan burung, macam contoh burung gagak tadi, tak adalah. Kita tak boleh nak anggap benda tu adalah satu perkara yang benar. Itu adalah khurafat. Okay, kesan mempercayai perkara-perkara khurafat ialah, yang pertama, dimurkai oleh Allah dan Rasul semestinya. Allah melarang melakukan perkara-perkara khurafat, dan Rasulullah SAW juga melarang kita melakukan perkara tersebut. Yang kedua, berlakunya kemungkaran dan kerosakan. Apabila kita terlalu banyak mempercayai perkara yang khurafat ini, banyaklah kemungkaran dan banyaklah kerosakan. Mungkin dia akan terjadi mula-mula kepada individu khurafat, dan kemungkinan Allah akan bagi kepada dia. Contohnya, minta sesuatu dengan pokok, tiba-tiba benda tu terjadi. Apa yang dia mohon itu dia dapat. Kemudian orang lain, masyarakat tengok, orang tu pergi sembah pokok, tiba-tiba dia jadi kaya. Aku pun nak pergi sembah pokok juga. Banyak kemungkaran dan kerosakan yang akan berlaku. Sedangkan kita tahu benda tu adalah seperti pembelajaran kita yang lepas, iaitu dipanggil istidraj, sesuatu kurniaan Allah yang nakkan seseorang itu terus kufur, terus sesat. Okey, yang ketiga, menjadikan seseorang itu takbur dan pendendam. Menjadikan seseorang itu takbur dan pendendam. Okey, yang keempat, jiwa tidak aman, tenteram dan sentiasa dalam ketakutan. Okey. Kemudian cara mengatasi dan menghapuskan amalan khurafat ialah dengan mengadakan pengajian ilmu secara terbuka seperti forum, halaqah dan sebagainya, agar masyarakat dapat memahami ajaran agama Islam yang sebenar. Yang kedua, memberi penerangan melalui akhbar, media massa dan poster-poster dan lain-lain supaya masyarakat meninggalkan amalan khurafat. Memperuntukkan undang-undang atau peraturan mengenai khurafat supaya dapat mendidik masyarakat. Okey, cara mengatasi perkara-perkara khurafat ini ialah dengan cara satunya, mengadakan forum ataupun tak kisahlah daripada mana media massa ke. Sekarang ada IG Live, ada Facebook Live. Kita boleh terangkan tentang perkara-perkara khurafat agar semua orang boleh tahu bahawasanya perkara ini adalah buruk di sisi ajaran Islam. Okey, yang kedua, memberi penerangan melalui akhbar, poster-poster, supaya masyarakat boleh meninggalkan amalan khurafat. Yang mahir membuat poster tu, buatlah poster untuk sama-sama kita mencegah amalan khurafat di dalam aktiviti masyarakat kita, dan memperuntukkan undang-undang atau peraturan mengenai khurafat supaya dapat mendidik masyarakat. Okey.
Seperti yang kita tahu, di Malaysia ni alhamdulillah perkara-perkara ini dipandang serius. Macam contoh perkara yang berkaitan dengan amalan-amalan yang khurafat ni, terus ada undang-undang yang dijalankan atau ada hukuman yang setimpal. Kalau contoh ajaran sesat sekalipun, ada undang-undang yang digubal untuk mencegah perkara-perkara itu daripada berlaku. Okey, dan berkaitan dengan amalan khurafat dan syirik ni dan perkara-perkara seperti ajaran sesat, setiap minggu kita dengar doa daripada khatib dalam khutbah yang kedua berkaitan dengan moga dijauhkan kita daripada ajaran-ajaran sesat yang berada di Malaysia dan mengelakkan kita daripada melakukan perkara-perkara yang khurafat. Cuma dalam keadaan musim sekarang ni agak sedihlah bila kita dah berapa minggu tak boleh nak pergi solat Jumaat. Okey, semoga apa yang saya kongsikan dapat memberi sedikit sebanyak bantuan untuk anak-anak belajar dalam tempoh PKP ni. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.